سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Al-Hidayah binti Zahri. Nombor matrik 072485. Sebagai pengenalan, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seharian kerana ia merupakan simbolik terhadap pengagungan dan penghormatan kepada baginda. Pada zaman moden ini, selawat perlu diutamakan kerana masyarakat sekarang kurang mengambil berat mengenai selawat. Bahkan ada yang tidak mengenal apa itu selawat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Walau bagaimanapun, terdapat banyak selawat yang boleh dianggap bid'ah dan syirik kerana ia membawa masuk yang terpesong dari agama Islam. Selawat ini biasanya dibuat oleh golongan anti ahli sunnah wal jamaah, iaitu contohnya golongan Syiah, Wahabi, Mu'tazilah dan sebagainya. Mereka mencipta selawat ni untuk memasukkan akidah umat Islam. Namun begitu, keadaan sebaliknya juga berlaku. Bila selawat yang dibenarkan dalam Islam tiba-tiba dikatakan bid'ah dan syirik oleh golongan tersebut, tujuannya untuk mengelirukan umat Islam itu sendiri. Latar belakang video yang kami pilih iaitu yang bertajuk 10 bid'ah dan syirik dalam selawat yang dibuat-buat. Pada 22 Oktober 2020, Ustaz Sofian Khalid telah memaknai satu video yang bertajuk 10 bid'ah dan syirik dalam selawat yang dibuat-buat. Beliau memaknai video tersebut menerusi channel beliau sendiri yang dinamakan sebagai Sofian Khalid bin Idham Rurai Channel. Video tersebut berdurasi 22 minit 56 saat dan telah mendapat tontonan sebanyak 1,114,986 penonton dalam 2 tahun. Namun begitu, para penonton tidak dapat melontarkan idea dan komen masing-masing kerana ruang komen telah diaktifkan. Video itu juga telah dirakam di ruang privacy sebelum dibuat naik di aplikasi YouTube, yang mana penonton tidak dapat menonton video tersebut secara langsung tanpa perlu menggunakan internet. Seterusnya, latar belakang penceramah, iaitu Ustaz Sofian Khalid Rurai merupakan seorang da'i yang aktif berdakwah di kawasan Jakarta. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Albert, Syekh Prof. Dr. Sa'ad bin Nasir Ash-Shatri dan ramai lagi. Beliau dilahirkan di Manado pada 29 September 1980. Beliau dikenali sebagai seorang guru. Beliau juga pernah mengajar di beberapa buah sekolah seperti Pensyarah Majlis Ta'lim Forum, Pengajian Islam dan Dakwah Manado pada tahun 2005, Pensyarah Majlis As-Sunnah Internet Ta'lim pada 2006 dan lain-lain. Selain mengajar, Ustaz Sofian Khalid juga pernah menulis beberapa buah buku, antaranya Salafi, Antara Tuduhan dan Hakikat, Tauhid, Madrasah Ramadan dan sebagainya. Ustaz Sofian Khalid juga aktif di YouTube. Kini akaun YouTube-nya bernama Ustaz Sofian Khalid bin Idham Rurai sudah mempunyai 148,000 pelanggan. Beliau juga sering berkongsi pengajaran tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zakatul Hasanah binti Zaidi dan nombor matriks 072747. Sekarang saya akan menerangkan tentang isi kandungan yang dibincangkan oleh Ustaz Sofian Khalid. Dalam video tersebut, Ustaz Sofian Khalid telah menerangkan tentang 10 perkara yang boleh menyebabkan selawat itu menjadi bid'ah dan termasuk dalam perkara yang mensyirikkan kepada Allah jika diamalkan oleh umat Islam. Ustaz Sofian Khalid menyebut bahawa selawat itu boleh menjadi bid'ah serta syirik jika tiadanya contoh bahawa Nabi Muhammad SAW membaca selawat tersebut.
serta selawat itu mengandungi unsur-unsur syirik. Antara contoh selawat yang disebut oleh ustaz tersebut adalah selawat nariyah ataupun lebih dikenali dengan nama selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah ini berbunyi seperti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim. Seperti mana yang dikatakan oleh ustaz tersebut, selawat ini bid'ah kerana tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, diyakini bahawa segala keperluan itu dapat dipenuhi serta dihilangkan semua kesusahan pada diri seseorang itu. Selain itu, selawat burdah juga dianggap syirik. Maksud daripada bait-bait syair tersebut adalah, wahai makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, tiada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Ustaz Sofyan Khalid mengatakan aspek ini lebih teruk kerana menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Jika dilihat pada maknanya, yakni tiada tempat aku berlindung kecuali kepadamu, bukan ditujukan kepada Allah, sebaliknya Nabi Muhammad. Dalam syair ini juga dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW lah yang menganugerahkan dunia dan akhirat kepada hamba. Sedangkan Allah SWT sendiri yang menegaskan dalam surah Al-Lailu ayat 13 bahawa Allah lah yang berkuasa ke atas kejadian dunia dan akhirat. Bukan itu sahaja, menurut Ustaz Sofyan Khalid, dalam selawat burdah ini juga terdapat pensifatan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak tepat. Selawat maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulluhum. Kalimah habibika yang merujuk kepada Nabi SAW dalam bait tersebut tidak sesuai digunakan kerana pensifatan kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi. Dengan itu, perkataan khaliluka adalah lebih sesuai. Seterusnya disebut pula, sebab yang kedua apabila selawat itu menjadi bid'ah adalah kerana selawat itu mengandungi kekufuran serta kebohongan atas nama Nabi Muhammad SAW. Contohnya selawat Fatih yang dibuat-buat oleh At-Tijani lalu dikaitkan dengan golongan Sufi yang ekstrim. At-Tijani menyebut kelebihan membaca selawat ini menyamai baca Al-Quran sebanyak 6 kali. Perkara ini menjadi kufur kerana menyamakan ucapan makhluk dengan ucapan Allah. Bukan itu sahaja, dia menganggap bahawa ucapan makhluk adalah lebih baik daripada ucapan Allah SWT. Lalu dia sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berdusta. Bahkan At-Tijani mengaku bahawa terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai fadilat membaca selawat daripada membaca Al-Quran dan sebagainya. Perkara ini merupakan kebohongan di atas nama Nabi Muhammad SAW. Ini tidak mungkin membaca selawat adalah lebih baik daripada membaca Al-Quran. Seterusnya, perkara ketiga mengenai selawat bid'ah adalah selawat tersebut mengandungi tawassul bid'ah seperti selawat badar. Dalam selawat tersebut terdapat orang yang menganggap bahawa kalimah Taha dan Yasin merupakan nama bagi Rasulullah SAW, sedangkan tiada dalil yang menyatakan bahawa nama tersebut merupakan nama Rasulullah SAW. Selawat ini menyamai selawat burdah yang mensifatkan Nabi SAW dengan Habibullah. Tapi ini tidak tepat kerana bagi Nabi SAW seharusnya Khalilullah. Seharusnya terdapat bait selawat yang berbunyi Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah yang menunjukkan bahawa perkataan pertama itu benar, tetapi perkataan kedua yakni wa bil hadi rasulillah tidak benar. Hal ini kerana bertawassul dengan Allah SWT merupakan perkara yang benar. Tetapi jika bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah serta tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan mereka yang bertawassul dengan mujahid di jalan Allah, iaitu ahli badar. Tawassul ini disebut bid'ah kerana tiada contoh bahawa Nabi Muhammad SAW melakukan perkara tersebut. Kemudian yang keempat, selawat itu menjadi bid'ah jika ditentukan jumlah khusus yang tidak ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memperbanyakkan amalan berselawat dalam kehidupan seharian merupakan amalan baik, tetapi ia tidak boleh mengatasi jumlah yang dikhususkan seperti 100 kali ataupun 1000 kali. Selawat nariyah digalakkan untuk dibaca sebanyak 4444 kali. Tetapi hitungan tersebut terlalu banyak hingga menyukarkan kita untuk mengamalkan selawat tersebut. Dan tiada syariat yang menyusahkan umatnya untuk membaca selawat tersebut. Anjuran membaca selawat nariyah dengan hitungan yang banyak disebabkan mereka sendiri hitungan tersebut. Maka perkara itu termasuk bid'ah kerana mengada-adakan dalam agama serta tiada contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Samping itu, perkara yang kelima, bid'ah dan syirik mengenai selawat yang dibuat-buat adalah mempercayai bahawa terdapat keutamaan yang khusus jika mengamalkan selawat itu mengikut jumlah yang tertentu. Jadi contoh, terdapat orang yang meyakini bahawa jika mengamalkan selawat nariyah sebanyak 4444 kali, semua permintaan mereka akan dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh itu, keyakinan mengenai adanya keutamaan khusus
tanpa ada dalil daripada Nabi Muhammad SAW termasuk perkara yang bid'ah. Begitu juga dengan selawat Fatih yang menurut mereka dapat mencapai keutamaan khusus jika dibaca ribuan kali. Seterusnya, perkara yang keenam, selawat itu bid'ah jika ditentukan waktu-waktu yang khusus tanpa ada dalil seperti hari-hari yang khusus. Kita diperintahkan untuk memperbanyakkan selawat pada bila-bila masa sahaja. Kita tidak boleh memperbanyak selawat mengikut hari kerana amalan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, terutama pada hari Jumaat, kerana menurut Ustaz Sofyan Khalid terdapat dalil yang mengharuskan kita memperbanyakkan selawat pada hari tersebut. Perkara yang ketujuh, bid'ah dalam berselawat adalah apabila seseorang itu menentukan tempat-tempat yang khusus untuk berselawat tanpa ada dalil. Terdapat tempat-tempat khusus yang digalakkan untuk memperbanyak bacaan selawat seperti mana yang disebut dalam dalil, seperti ketika memasuki dan keluar daripada masjid. Hal ini termasuk menentukan keadaan-keadaan khusus ketika membaca selawat yang tidak digalakkan oleh syariat, ataupun menambah lafaz-lafaz yang tidak terdapat dalam syariat seperti ketika azan menambah kumandang selawat. Maka perkara ini termasuk bid'ah. Mengenai keadaan ini terdapat peristiwa yang berlaku. Terdapat seseorang yang telah terpasang berdekatan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian orang itu mengatakan Alhamdulillah dan salam kepada Rasulullah, dan Ibnu Umar juga mengatakan perkara yang sama. Tetapi ketika Rasulullah SAW bersin, baginda SAW tidak mengajar kita untuk mengucapkan Alhamdulillah dan salam kepada Rasulullah. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu sahabat Ibnu Umar melarang menambah selawat selepas bersin dengan alasan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan perkara itu kerana Rasulullah hanya mengucapkan Alhamdulillah sahaja. Selain itu, nombor 8, berselawat sambil bernyanyi-nyanyi. Ini termasuk bid'ah yang mengadakan dalam agama tidak ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Samping itu, berselawat sambil bermuzik ini lebih berdosa lagi jika kita menyanyi diiringi muzik, lagi bahkan sambil berjoget-joget. Ini termasuk dalam penghinaan kepada syariat Islam, ibadah dan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana muzik itu adalah maksiat. Bagaimana mungkin seseorang beribadah kepada Allah sambil berbuat maksiat? Muzik itu maksiat berdasarkan kesepakatan ulama 4 mazhab dan hadis-hadis yang sahih. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, maksudnya akan ada dari kalangan umatku suatu kaum itu kelompok yang menghalalkan zina, sutera, al-khamar dan al-ma'azif, itu alat-alat muzik. Nabi SAW berkata alat-alat muzik hukumnya adalah haram. Ini mungkin juga digunakan semasa berselawat kepada Nabi SAW. Secara tidak langsung, ia adalah penghinaan. Akhir sekali, berselawat dengan suara keras atau sambil berjemaah itu mengucapkannya secara berjemaah. Berdoa itu dianjurkan untuk diperlahankan, bukannya untuk dikeraskan. Nabi SAW berkata, Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Maksudnya, rendahkan diri anda kerana sesungguhnya kamu semua tidak berdoa kepada yang tuli dan juga ghaib, itu tidak ada. Pada dasarnya, berdoa termasuk berselawat itu dianjur tidak dikeraskan. Begitu pula dilakukan secara berjemaah, seperti ada yang pimpin, ada yang memimpin, lalu diikut oleh jemaah dengan satu suara. Maka ini termasuk cara yang bid'ah, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan video Ustaz Sofyan Khalid Rurai tersebut, dapat kami ulaskan di sini bahawa video ceramah beliau berkaitan selawat-selawat bid'ah itu amat bercanggah dengan agama Islam. Kenapa kami berkata begitu? Ini adalah kerana dalam Islam sudah terang lagi bersuluh bahawa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan satu wasilah utama untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru dosa-dosa kita juga akan diampunkan serta derajat kita akan diangkat. Bahkan kita juga akan merasa dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Tetapi yang pentingnya, kunci untuk dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti adalah dengan memperbanyakkan selawat ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Awalan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salah." Yang membawa maksud
Manusia yang paling utama di sisiku di hari akhirat kelak adalah yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi Muhammad SAW merupakan pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala yang amat kita sanjungi. Sebagai umat Islam, kita mestilah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW setiap masa agar kita selalu mengingatinya. Selawat Nabi terbahagi kepada dua, iaitu selawat maksur berdasarkan hadis dan selawat ghairu maksur, yakni selawat yang disusun oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, para ulama dan para awliya. Berikut adalah antara selawat yang boleh diamalkan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, selawat tafrijiyah atau dikenali sebagai selawat nariyah, selawat ibrahimiyah, selawat munjiyat, selawat syifa dan pelbagai lagi selawat yang boleh diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Sabina Syuhada binti Ismail, nombor matrik 074589. Saya akan menyambung ulasan video tentang tajuk bid'ah selawat yang dibuat-buat. Berdasarkan video yang telah kami kaji, selawat bid'ah yakni perkara yang tidak dilakukan atau tidak diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, mengandungi lafaz syirik. Contohnya selawat nariyah atau rududiyah. So, ya Allah, limpahkanlah selawat yang sempurna serta curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan beliau semua kesulitan dan kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan kebutuhan dapat dipenuhi dan semua yang diinginkan dapat dan husnul khatimah dapat diraih. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menjelaskan tentang selawat ini. Tidak syirik, selebihnya ia memberi kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara ini termasuk wasul, di mana istilahnya jadikan sesuatu amalan sebagai perantara atau penyebab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain berselawat juga, kita boleh membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meminta doa daripada orang soleh yang masih hidup dengan nama dan sifat Allah, juga beramal soleh yang dikerjakan. Dalam kitab Al-Munkarah karya Dr. Walbah Al-Zuhaili, beliau mengatakan tawassul dengan Nabi semasa atau selepas baginda wafat adalah diharuskan. Kita boleh beramal dengan selawat ini dan kita janganlah menganggap orang yang tidak mahu beramal dengan selawat ini termasuk dalam perkara khilafiyah. Sampai itu, beliau mengatakan selawat fardi, selawat yang dibuat-buat oleh At-Tijani sebabkan An-Nisbaiyah, golongan sufi ekstrim, kesalahannya adalah tujuan, iaitu membaca selawat ini adalah sama dengan membaca 6 kali Al-Quran. Perkara ini kufur kerana telah menyamakan kalam manusia dengan kalam Allah serta menganggap ucapan manusia lebih baik daripada Sang Pencipta. SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkanlah tempatnya di neraka. Kita tidak boleh menuduh orang itu syirik kerana kita akan jatuh ke dalam syirikan tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Huzaifah bin Yaman di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan ke atas kamu adalah seorang yang telah membaca Al-Quran sehingga apabila dia nampak kepandaiannya dalam Al-Quran dan dia telah merubahnya berbeza daripada sumber sahih, yakni Al-Quran dan hadis. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, di mana di antara keduanya patut dianggap kesyirikan, orang yang dituduh atau menuduh? Baginda menjawab, orang yang menuduh. Kita dapat lihat selawat ini telah didendangkan dengan alat muzik nasyid. Kita tahu bahawa bermain alat muzik itu adalah haram. Ulama telah bersepakat sebulat suara bahawa alat muzik ini adalah maksiat. Oleh itu kita perlu menjauhi perkara-perkara sebegini agar lebih terselamat dan tenang.
lantangan suara yang keras secara berkumpulan juga choir tak boleh dilakukan. Selawat merupakan doa. Doa itu bukan untuk dikeraskan. Kita perlu meminta kepada Allah dengan penuh lemah dan mendayu-dayu. Selain itu, menurut Ustaz Sofyan Khalid Rurai, selawat badar juga merupakan selawat dan syirik kerana ianya dikatakan seolah-olah Taha dan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Dan jelas, perkara itu tidak ada dalam mana-mana hadis. Ianya sama dengan selawat burdah yang dianggap syirik hanya kerana penggunaan kalimat Habibullah itu tidak tepat untuk menyifatkan kepada pensifatan Nabi Muhammad SAW. Hal ini adalah kerana pensifatan kepada Nabi Muhammad SAW lebih layak dengan kalimat Khalilullah. Dikatakan bid'ah juga kerana syair wabil hadi Rasulullah dan wa kullu mujahidullah bi ahli badar ya Allah, seolah-olah kita bertawassul dengan Al-Hadi Muhammad SAW dan para mujahid di jalan Allah iaitu ahli badar. Pada hakikatnya, selawat badar adalah sama seperti selawat lain juga. Selawat ini merupakan selawat berisikan tawassul dengan nama Allah, Nabi Muhammad SAW serta para mujahidin yakni ahli badar. Kita sebagai umat Islam meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan ahli badar agar mendapat perlindungan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat serta menghilangkan kesusahan, kesedihan dan kesulitan dari kejahatan-kejahatan manusia dan musuhnya dan juga mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Betapa beruntungnya kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Buat amal yang sedikit pun tetapi pahala yang datang berlipat ganda. Ini bukan sahaja dapat dinikmati dalam salat dan sedekah, malah dengan hanya berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW juga. Mudah-mudahan Allah meringankan bibir dan lidah kita untuk terus berzikir kepada Allah dan berselawat kepada junjungan mulia kita Nabi Muhammad SAW tanpa henti. Dengan berselawat, umat Nabi Muhammad SAW dapat memperoleh ganjaran pahala yang besar dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sebagai umat Islam, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW setiap masa agar kita selalu mengingatinya. Sebagai kesimpulan, dalam meniti arus peredaran zaman, sedar tak sedar bahawa ajaran yang menyerupai Islam telah timbul bagai cendawan tubuh selepas hujan. Maksudnya terlalu banyak. Sebagai seorang Muslim yang sejati, kita perlu berhati-hati sebelum beramal dengan selawat Nabi kerana terdapat beberapa selawat yang bid'ah. Itu selawat yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, bid'ah ada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah hasanah ni boleh kita beramal dengannya kerana ia makna selawat tersebut tidak bertentangan dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Terdapat banyak kelebihan jika berselawat ke atas Rasulullah SAW sebagaimana telah disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, iaitu daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Maksudnya, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 384. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa makna selawat boleh berubah-ubah mengikut pengertian negara masing-masing. Namun begitu, perubahan maknanya tidak jauh berbeza antara satu sama lain, walaupun makna selawat itu sendiri lebih luas dari makna asal. Akhir sekali, semoga kita tergolong dalam golongan yang mencintai Nabi tanpa disesatkan oleh golongan anti Rasulullah SAW dan dapat bersama Nabi di akhirat kelak. Sekian daripada kami, terima kasih. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي